Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini saya nak tunjukkan dengan korang bagaimana penjagaan pokok Alocasia. Dan saya nak tukar pot. Ke pot yang besar sikit. Dan Alocasia yang ini dia dah tumbuh anak. Okey. Alocasia dia akan tumbuh anak sebab dia punya akar yang dalam tu dia akan menumbuhkan anak. Dia sama macam pokok keladi Mickey. Alocasia Mickey sama. Okey, nampak. Dia punya pembesaran macam tak baik, tak okey. Saya nak tukar tanah. Tapi dia ada keluarkan anak pokok. Nampak? Ni anak pokok dia. Ada 2, 3 macam tu. Okey. Okey. Kalau kita nak keluarkan anak pokok dari pokok yang kita bela tu, kita tak boleh macam kasar-kasar, ganas-ganas. Lebih baik kita keluarkan semua tanah di dalam pot kita untuk menyenangkan kita mengambil anak pokok tu. Bila anak pokok yang kita ambil dari pokok tu kita terlampau kasar sangat, dia boleh menyebabkan pokok tersebut stres. Okey, kita mulakan. Kita gembur-gemburkan tanah. Kebanyakannya pasu dekat rumah saya suka pakai pasu plastik daripada pasu tembikar. Sebab apa? Kalau pasu tembikar ni, bila kita nak tukar tanah, dia susah sangat. Kadang sampai kita korek, akar dia pun nanti stres dan rosak. Bila stres dan rosak, kita tukar ke pasu yang baru, dia akan menyebabkan layu ataupun menguning sebab akar dia kita dah macam contoh diluka. Macam contoh kita terpotong dia punya akar tu, dia punya sel-sel macam kalau kita urat saraf. Dia terganggu, jadi pokok tu stres. Okey. Kita gembur-gemburkan tanah dulu. Lepas tu kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kita dah keluarkan, okey. Kita dah keluarkan dari pot, senang. Sebab apa saya cakap senang? Senang kita nak mengambil anak pokok. Nampak? Dia dah tercabut dari pokok. Senang. Sebab kita tak streskan dia. Kalau kita dari pot tu kita korek, takut nanti dia stres. Lepas tu kadang-kadang kalau kita nak ambil korek, kita nak sangat ambil anak dia tu. Lepas tu terlampau kasar boleh menyebabkan dia putus, tak sampai dekat akar kita ambil tu. Kalau macam ni, sebab kebanyakannya pokok Alocasia, sejenis Alocasia, dia tak ada macam berubi macam buah ubi tu, ubi keladi tu kan. Dia tak macam tu. Dia akan tumbuh kepada akar-akar yang dia dekat akar tu dia akan macam ada bonggol dekat akar tu akan mengeluarkan pokok baru. Okey, kalau pokok yang dah lama. Pokok ni memang dah lama saya bela, saya nak tukar tanah. Okey, tapi saya tak ada pearl leaf. Pearl leaf tu macam contoh warna putih. Pearl leaf tu macam putih. Pearl leaf tu pun elok untuk pokok keladi tau. Dekat tempat saya memang susah nak cari pearl leaf tu. Pearl leaf tu dia macam sejenis putih. Warna putih, bila kita tekan tu dia pecah-pecah macam tu. Okey. Pearl leaf tu untuk kita, dia sejukkan kita punya tanaman, tanah. Okey. Okey, dah macam ni. Okey, kita jangan streskan dia lagi. Kita letak di tepi. Okey, tanah yang saya ada ni, saya nak
saya tak akan guna lagi, tapi saya akan letak di pasu lain ataupun plastik beg lain sebab takut ada pokok-pokok yang akan tumbuh, ataupun saya akan buang dekat-dekat dengan keliling rumah sahaja. Saya tak akan buang jauh lah. Okey, kita pakai media tanah. Okey, macam alokasia ni, dia suka, alokasia ni kita tak boleh buat macam keladi tau. Kalau keladi ni kita tak kisah letak di tempat yang panas sikit tak apa. Tapi kalau alokasia, dia tak boleh di tempat yang panas. Alokasia tak boleh tempat panas. Dia suka di tempat redup dan sejuk. Alokasia ni, kalau alokasia kita taruh di tempat sejuk, dia akan mati, layu, lepas tu pembesarannya terbantut. Okey, ni kita dah buat potongan daun kering. Kalau alokasia dia memang suka per leaf. Per leaf tu kalau kita campur dengan media tanah, dia lagi bagus. Okey, kalau per leaf tak ada, kita lebihkan daun kering. Daun kering kita campur. Kalau saya memang selalu agak-agak aje. Saya selalu agak-agak tanah. Sebab saya tak pernah macam contoh sukat-sukat, tak pernah. Saya memang tak ada sukat-sukat. Saya memang dah tahu agak banyak mana akan lebihkan apa, macam tu. Okay, kalau alokasia kita lebihkan daun kering. Okey, daun kering, tanah setengah. Lepas tu kita letak sekam padi. Sekam padi pun kita taruh lebih. Lepas tu sekam bakar. Kita taruh secubit baja milagro. Kita kacau-kacau. Kita tambah lagi daun kering. Kita asingkan daun kering yang ada macam batang-batang, rating-rating, kita asingkan. Kalau saya suka pakai daun bambu ataupun nama yang biasa kita panggil kalau di Malaysia daun buluh. Daun buluh ni dia ada macam dia punya baja. Okey, kalau daun buluh tu, korang kutip-kutip daun buluh kat bawah-bawah pokok buluh tu, kalau korang jumpa dia macam ada putih-putih, dia macam contoh putih-putih tu dari dia tumbuh putih-putih macam mana cakap? Macam ni kan? Ada nampak tak korang? Putih-putih macam jamur. Kalau panggil cendawan, susah sangat lah. Jamur atau cendawan itu lagi bagus. Sebab itulah dia punya baja yang paling bagus dekat kalau ada pokok kering tu. Okey, kita tambah lagi, kita potong, lebihkan daun kering. Lepas tu kalau korang selalu pakai pasu kan, tukar pasu kan. Pasu yang lama, kalau tanah korang buang, tak perlu pakai lagi. Tanah tu korang buang. Jangan kalau pasu yang baru korang pakai tanah yang lama, jangan. Korang pakai tanah baru. Macam kita tukar tanah macam tu. Okey. Lepas tu kalau macam tanah tu baru kita letak dalam pot tu tak apalah. Kalau tanah yang dah lama kita guna tu, kita buang, kita buat tanah baru. Lepas tu pot dia tu
kita boleh guna lagi. Pot kita tu sebelum kita gunakan, kalau kita nak tanam pokok, kita pakai pot yang lama. Kalau boleh pot pasu tu atau pot tu kita cuci bersih dulu. Cuci bersih sebab takut kalau ada penyakit ke, hama ke melekat dekat dalam pasu-pasu kita tu, dia akan merosakkan pokok kita yang baru. Lepas tu kalau korang ada beli pokok-pokok bunga dekat kedai-kedai bunga atau nursery, okey, balik dari kedai tu korang jangan terus tukar pot. Okey, biarkan dulu seminggu atau 2 minggu baru korang tukar pot. Sebab takut korang punya pokok tu kan bila kita beli, kita bawa masuk dalam kereta, takut tiba-tiba kita tukar dia jadi stres. Kebanyakannya macam tu. Beli pokok bunga baru, lepas tu korang balik, mesti korang terus tukar pasu kan? Kalau saya tak, saya biarkan seminggu atau 2 minggu baru saya tukar pot. Sebab apa? Dalam perjalanan kita nak bawa balik tu, kadang-kadang dia dah stres dari situ. Stres dia dalam kereta, stres kita angkat dia terlampau lasak. Okey, kalau boleh korang jangan terus tukar pasu. Biar selama 2 minggu atau seminggu baru kita tukar pot. Kalau saya macam tu. Okey, bagi dia tenang-tenang dulu, okey sikit, baru kita tukar pasu. Okey. Kalau media tanah ni lebih bagus juga untuk pokok keladi. Perlap tu pun elok untuk pokok keladi. Saya tengah cari tu perlap tu tapi belum dapat lagi. Itu untuk macam perlap tu untuk tanah kita sentiasa sejuk dan lembap. Lepas tu bila kita siram tu, kalau kita pakai media tanah macam ni, hari-hari kita boleh siram. Sehari 2 kali. Pagi sekali, petang sekali. Boleh hari-hari. Sebab bila kita pakai tanah campuran yang saya selalu ajar korang tanah campuran ni, sebab dia cepat kering. Dia tak basah di dalam pot dan dia tak benyek di dalam pot kita. Korang boleh hari-hari siram. Kalau korang tak siram hari-hari, takut kering nanti layu sebab dia cepat. Air tu cepat turun. Kalau korang pakai media tanah campuran saya ni, korang boleh siram hari-hari pokok. Okey. Tapi kalau waktu hujan, korang tak perlu siram lah. Kalau waktu hujan, korang tak perlu siram. Okey, kita ambil anakan tadi tu, kita asingkan. Kita asingkan yang anakan tadi. Okey. Sebab kalau sejenis alokasia ni, dia akan tumbuh anakan di akar. Kalau akar semakin besar, akar semakin gemuk, dia akan banyak mengeluarkan anak. Nampak? Okey. Cara-cara kita menukar pasu tu, kita jangan terlampau kasar dengan pokok kita. Kita jangan terlampau tekan sangat kepada kita punya akar. Dia boleh menyebabkan stres. Tu yang saya selalu kongsikan dekat korang. Okey. Okey, kita tuangkan tanah. Jangan letak dia terlampau dalam sangat. Kita letak dulu tanah. Okey, macam ni agak separuh. Kita taruh pokok kita perlahan-perlahan. Lepas tu kita letak lagi. Jangan terlampau dalam sangat. Bila terlampau dalam sangat, dia duduk sangat kat dalam, dia susah nak keluarkan anak dan
nanti takut dia busuk akar. Sebab kita tak tahu dekat dalam tu dia banyak air ke tak kan. Kalau di atas tu kita letak atas sikit tu, dia turun kan, airnya turun. Okey, macam ni. Nampak? Dia dah besar sikit, kita tukar pot. Sebab alocasia yang jenis macam ni, dia ada ekor kan. Nampak ada ekor, belakangnya ada ekor. Dia ada ekor. Yang ada ekor ni, dia cepat membesar. Ni kita tanam anaknya di pot yang kecil. Sekejap saya ambil pot dulu. Okey. Pastikan korang punya pot tu sebelum korang nak tanam, pot korang tu bersih. Jangan ada kotor-kotoran. Okey, kalau macam saya, pasu-pasu yang lama tu atau pot korang tu, saya tak akan buang tau. Saya akan guna balik, tapi selepas kita asingkan, pasu tu kita dah tak pakai, kita bersihkan. Sebab takut dia jangkiti kulat. Okey, ni agak panjang sikit, dia punya batang agak panjang sikit, kita letak di bahagian dalam sikit. Jangan dalam sangat. Ingat ya korang, alocasia tak suka di tempat yang panas langsung. Dia tak suka letak tempat panas. Okey. Kalau ada anakan tu, kita alihkan ke pasu yang lain untuk memperbanyakkan lagi. Lagipun dia senang nak membesar dengan bebas lah, sebab tak ada dia punya ibu dia tu. Jangan ganas-ganas. Okey, perlahan-perlahan. Takut batang yang kita nak tanam tu patah. Bila patah, dah sayang dah kita. Sebab dia nak membesar pun memang susah kalau alocasia ni. Tadi ada satu pot. Ni satu pot. Nak angkat pun ringan sebab kita pakai media tanah campuran. Nampak? Okey, ni satu pot. Tadi ada satu pot. Sekarang dah ada 3 pot alocasia kita. Semoga hidup subur. Okey, baik-baik aja, pembesaran yang baik. Okey. Itu tips saya untuk kali ni. Tukar pasu pokok alocasia, sejenis alocasia. Okey. Okey, sejenis alocasia ni dia tak macam keladi. Dia tak suka dengan banyak air. Okey, kalau contoh kering, bukan musim hujan, kita siramlah sehari 2 kali. Okey, kalau pakai media tanah campuran yang biasa saya buat ni, boleh hari-hari kita siram. Kalau korang pakai media tanah sahaja, kalau boleh sehari sekali, sebab tanah tu akan meninggalkan air di dalam pot kita. Okey, jumpa di video saya akan datang. Itu perkongsian saya untuk kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Semoga kita sentiasa sihat. Amin.